kasih semua kerana dapat bersama pada sesi pada petang ini dan kita akan mulakan. Tajuk kita pada hari ini ialah kotak hitam dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu bahawa kalau kita ambil penerbangan, dalam penerbangan segala recording itu dibuat oleh the black box. Dan kalau apa-apa berlaku kepada kapal terbang, selalunya yang dicari ialah black box. Kerana nak tahu apa yang telah berlaku. Dalam pendidikan pula, kita tahu kita mengajar dalam kelas, kadang-kala bertahun-tahun kita tak tahu sebenarnya apa berlaku dalam sesebuah kelas itu. Kita sebagai guru yang mengajar tahu. Tapi untuk pihak pentadbir atau kalau kita nak tahulah maklum balas sedikit tentang how am I doing? Kita sendiri nak tahu. How am I doing as a teacher? Sometimes we don't know whether we are doing great, whether we can do better, we are good. Kita tidak tahu. Because hanya kita dan hanya selalunya berdasarkan kepada keputusan peperiksaan, keputusan daripada ujian kelas, keputusan atau kita dilihat oleh pentadbir sekolah, pencerapan di sekolah, PK datang duduk di belakang kelas dan bagi kita maklum balas dan sebagainya, pengetua atau PGB ada duduk bersama melihat dan bagi kita borang, okay, this is your. But do we get actual feedback? Maklum balas yang kita kadang-kadang kita sanggup, kalau ada yang negatif pun tak apa. But we want the feedback. Kita nak feedback. So seolah-olah kita perlukan one kind of feedback ini yang sememangnya kita tak ada recording. Adalah setengah negara mereka rakam dan sebagainya. Setengah universiti pun rakam syarahan oleh pensyarah dan sebagainya. So we need that feedback. Bukan untuk menilai, walaupun kadang-kala penilaian digunakan bila nak jadi pensyarah cemerlang, pihak daripada Nazir datang dan lihat kita mengajar, itu untuk assessment. Tetapi yang paling penting adalah untuk kita dapat maklum balas. Maklum balas supaya kita dapat sentiasa, we are good, we can be better, but we want to be the best in what we do. Itu selalu menjadi saya punya tagline. We are good, we can be better, but we want to be the best in what we do. And sebagai guru, what is the best we do? Our main job is PDP. So we want to be the best in PDP. Next slide, please. So seperti saya sebut tadi, kita nak tahu macam mana prestasi PDP saya dalam kelas. Banyak kali saya tanya soalan dalam webinar yang lain, saya suruh cikgu-cikgu masukkan dalam chat, pernahkah dia berapa kali kalau dah jadi guru 16 tahun, berapa kali Nazir pernah memantau kelas dia atau melihat PDP dan bagi penilaian. Kalau tuan-tuan sanggup, boleh masukkan dalam chat, guru 17 tahun pernah dipantau oleh Naziran 2 kali. Jangan terperanjat, ada orang sudah 20 tahun mengajar, tak pernah ada Nazir masuk kelas dia sekalipun. Saya bila di sekolah, saya pernah Nazir datang 2 kali. Sekali itu 6 bulan pertama saya mengajar, saya pun tak tahu dia Nazir, dia jalan tepi padang. Saya sedang mengajar PJ. Terima kasih ya, Puan Zalina, Dr. Zalina kata 3 kali dipantau oleh Nazir ya. Saya rasa Dr. Zalina dah 30 tahun berkhidmat. Dan mungkin di sekolah 20 tahun sebelum datang ke what you call di PPD ya. So kita ada pengalaman, bukannya apa, kalau kita ada naziran, kalau kita ada pantauan, kalau kita ada feedback, itu adalah untuk meningkatkan apa yang boleh kita, where can we improve. Maklum balas tentang apa yang perlu peningkatan lagi. Walaupun saya pernah ada seorang pensyarah cemerlang ya, masa di IPG dia beri satu pembentangan, lepas itu saya panggil dia. Saya kata, saya kena bagi you feedback tentang pembentangan tadi. Dalam pembentangan tadi, kata perkataan okey aja, you gunakan dekat 60 kali. Sedikit-sedikit okey. Okey, okey,
Cikgu pula kita selalu, termasuk saya, kita gunakan juga perkataan faham tak? Faham tak? We always like to use faham tak. And itu adalah distractor sebenarnya. So sehingga orang, dan dia terima baik. Dia kata tak pernah orang beritahu. I kata, I have to share with you. It's okay, I say. Ini hanya di antara kita. It is for you, feedback for you. Dan beberapa benda yang lain, I kata you kena improve on that lah. Daripada pandangan saya. Kita semua ada kelebihan dan kekurangan. Itu jelas. Next slide please. Tapi berbeza ya. Saya kata kita tak ada black box. Next slide please. Ada konsep sosiologi, dia panggil tight coupling versus loose coupling. So tight coupling ini adalah macam tugas seorang doktor. Ya. Umpamanya bila dia buat pembedahan, dia bukan macam cikgu, seorang saja dalam kelas. Dia sedang diperhatikan oleh 3 atau 4 rakan lain. So it's not you. So kalau you buat apa you buat dengan yang terbaik, kalau ada kesalahan, orang sedang lihat. Dan mungkin boleh pada masa yang sama, on the spot, kata let's do it this way. Mari ikat macam ni, mari potong di sini dan sebagainya. So you're doing it as a team. Tapi bila kita buat PDP, dia konsep sosiologi dia adalah loose coupling. Hanya murid dan cikgu je dalam kelas itu. Nobody else. Kecuali bila ada pencerapan. Dan kita tahu, mungkin daripada chat, ada orang kata dia hanya pernah dipantau mungkin dalam 10 tahun oleh Nazir sekali. Yang banyak 14 tahun mengajar. Saya pernah sekali dalam 14 tahun. So maksudnya pemantauan daripada pihak sekolah dan daripada pihak sekolah pun kalau di IAB tahun 90-an dan 2000 dan kemudian siapa-siapa boleh pencara boleh datang duduk belakang kelas you dan peer observation. Boleh duduk dan kadang-kadang rakan-rakan bagi maklum balas kepada kita. Tadi you ajar topik ini, you kena approach daripada perspektif ini. So it's very professional, bukan untuk nak cari salah. Dan dia juga bagi tahu pada kita what you did very well. So peer observation, rakan kita, kalau kita dalam panitia bahasa Inggeris, rakan lain daripada panitia bahasa Inggeris boleh datang dan duduk. Dan lepas tu boleh bagi friendly feedback kepada kita. Dan makin lama, maka kehebatan kita, kecemerlangan kita sebagai guru ini, kita sentiasa dapat feedback. Dan bukan hanya sekadar sekeping kertas, cikgu saya letak cikgu sebagai 3 out of 5 ya, pada paras 3 daripada 5 atau 4 daripada 5. Tapi maklum balas sebagai macam penyilia, sebagai kawan, itu akan membawa makna yang tinggi kepada kita. So itu menjadi black box kita juga kalau kita sentiasa ada feedback. Keputusan peperiksaan hanya satu indikator sahaja. Tapi yang penting adalah kita nak melipat gandakan prestasi kita. Next slide please. So loose coupling versus tight coupling. Kerja seorang doktor masa macam buat pembedahan itu tight coupling. Tugas seorang guru tak ada siapa pantau, kadang-kadang beberapa bulan pun tak ada siapa masuk, itu berbentuk loose coupling. So macam saya kata, how am I doing? Kepentingan maklum balas itu adalah sangat penting. Kita menjawab soalan, kalau cikgu ada soalan kepada yang datang untuk memberi maklum balas. Dan accurate feedback. Accurate feedback itu penting. Kalau seorang itu ada kelemahan, jangan kita nak, no, everything is fine, semua okey. Kawan kita tak akan dapat mengubah. So, accurate feedback is the heart of change. Of course, style mengajar berbeza daripada semua. So, kalau seseorang itu terangkan kenapa digunakan style itu, kenapa digunakan pendekatan itu, harus itu boleh diterima. Kerana style mengajar berbeza daripada kaedah mengajar. Kita tahu kaedah mengajar, tapi lepas tu kita kena mengamalkan style mengajar. Ada cikgu dia mengajar dengan menyanyi. Ada cikgu dia mengajar sejarah, dia pakai uniform askar dan datang masuk kelas. That's all a different style. So providing information about teaching effectiveness, keberkesanan mengajar ini boleh melalui penyeliaan
oleh PK pengetua dan atau ketua panitia GKMP dan memberi feedback, dan feedback ini, supervision ni boleh juga daripada rakan kita. Bukan bentuk supervision tapi feedback. Dan juga dalam bentuk assessment yang kadang-kadang kita lakukan pencerapan. So tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada black box dalam kelas, tetapi memberi maklum balas kepada seorang guru itu adalah satu amalan yang baik. Boleh kita gunakan pendekatan yang rakan, dan kalau dia berbentuk penilaian pun sesuai kita bagi maklum balas yang tepat. Itu saja daripada saya pada petang ini. Terima kasih.